Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zul Azrin bin Muhsin, nombor metrik 266942. Hari ini saya dan rakan-rakan saya, Fadila binti Spawi, Freddy Mauzus, Muhammad Ifzan bin Salimun, akan membentangkan satu tugasan daripada subjek hubungan manusia dalam pentadbiran. Tajuk pembentangan kami ialah kuasa, politik dan kepimpinan. Pengenalan dalam tajuk ini antaranya yang pertama, demi kelangsungan hidup dalam revolusi industri keempat, organisasi harus menyedari dan mengesan cara dan mengembangkan rancangan dan pendekatan baru untuk berada dalam senarai perniagaan proaktif. Joseph Pine II dan H. Gilmore 2014. Yang kedua, dengan setiap hari baru teknologi ini membatasi keperluan manusia dalam dunia fizikal. Kepelbagaian transformasi digital ini memerlukan inovasi bukan sahaja dalam bentuk produk tetapi dalam proses, standard, bahkan dalam kehidupan seharian kita. Stock, Obinaus, Kunz dan Cole 2018. Menurut pendapat Vlasov dan Kromjakova 2018, kepimpinan terdahulu telah hancur. Kita perlu melihat struktur kepimpinan baru dan ciri-ciri pemimpin. Nama saya Freddy Mauzus, nomor metrik 265917. Saya akan menyambung pembentangan video bahagian konsep kepimpinan. Yang pertama, pemimpin boleh memperoleh kuasa dan pengaruh yang dimiliki sama ada secara formal ataupun tidak formal. Contohnya, kedudukan sebagai pengurus telah memberikan pakej kuasa dan pengaruh secara formal, manakala kedudukan dalam keluarga pula telah memberikan kuasa dan otoriti secara tidak formal kepada seorang bapa. Yang kedua, menurut Greenberg dan Baron 1997, pemimpin bertanggungjawab dalam menentukan hala tuju dan objektif organisasi. Namun segala pelaksanaan dan strategi yang telah diatur haruslah dijalankan dengan baik oleh subordinat yang berada di bawahnya. Yang ketiga, kenyataan ini dapat dilihat melalui definisi ringkas oleh Fulmer 2001 yang melihat bahwa kejayaan sesebuah organisasi bergantung kepada keupayaan atau kekuatan untuk meyakinkan orang lain bekerja keras ke arah sesuatu matlamat dan kemahiran atau kebolehan untuk membantu pekerja bawahnya untuk mencapainya. Yang keempat, pendapat ini turut dipersetujui oleh Robin dan Clouther 2002 yang melihat keupayaan dan kebolehan sebagai teras bagi seseorang pemimpin dalam mencapai matlamat organisasi yang diwakilinya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Fadila binti Spawi 260929. Saya akan menyambung slide tadi, slide dari Freddy Mauzus tentang kuasa politik dan kepimpinan. Sekarang saya akan mengulaskan mengenai permasalahan dan isu. Okey. Krisis yang berlaku dalam syarikat tersebut melibatkan masalah etika yang diamalkan oleh ketua jabatan, iaitu kepimpinan yang dilakukan oleh ketua jabatan tidak memberikan motivasi yang kuat kepada pekerja. Seterusnya, pemimpin juga tidak boleh memberikan idea yang dikemukakan oleh ahli kumpulan diendahkan dan tidak diambil kira. Hal ini boleh menyebabkan pertelingkahan antara ketua dan ahli dalam kumpulan.
Seterusnya, antara sikap negatif yang ditunjukkan oleh ketua jabatan kepada pekerja dalam organisasi tersebut adalah sikap hanya memerintah dan memberikan arahan sahaja. Sikap tersebut telah membuatkan pekerja menjadi hilang rasa hormat terhadap ketua tersebut kerana segala arahan yang diberikan itu selalu dengan nada yang kurang sopan. Maksudnya just mengarah-arah macam tu tanpa memikirkan apa pandangan pekerja dengan diorang, macam mana penerimaan lah. Selepas tu, menjadi seorang ketua itu bukan bermakna mempunyai kuasa untuk memerintah sahaja. Sebaliknya, sebagai ketua harus menciptakan komunikasi yang baik dengan tenaga kerja. Dia bukan just tahu mengarah-ngarah. Jadi dia mesti ada connection antara pekerja dengan ketua untuk untuk supaya pekerja tu lebih hormat kepada ketua diorang. Okay, sikap negatif yang ditujukan oleh ketua jabatan adalah tidak memberikan pujian kepada pekerja sekiranya mereka berjaya menghasilkan kualiti kerja yang baik terhadap perkhidmatan yang mereka lakukan. Jika seorang ketua itu tidak peka dengan perkara tersebut, ianya boleh mengurangkan motivasi kepada pekerja untuk melakukan tugasan mereka. Misalnya kalau pekerja tu buat kerja yang bagus, lepas tu diorang tiada pujian daripada ketua, jadi diorang rasa down, diorang rasa macam buat kerja pun bagus pun tiada pujian. Jadi kalau buat kerja tidak bagus, diorang pula kena marah. Jadi tugas ketua lah untuk bagi diorang semangat untuk meneruskan kerja dengan lebih bagus. Okey, itu sahaja dari saya. Seterusnya kita beralih kepada kesimpulan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Muhammad Ifzan bin Salimun. Nombor metrik 26668. Di sini saya ingin menyambung pembentangan daripada rakan saya di bahagian akhir sekali, iaitu kesimpulan. Kesimpulannya, pemimpin dan kepimpinan memberi gambaran tentang kuasa dan autoriti. Melalui kuasa dan autoriti, pihak pengurus dengan sendirinya memiliki kuasa untuk mengarah dan memerintah. Apabila seseorang telah dilantik menjadi pemimpin, selain berpengaruh dan berkuasa, selain pengaruh dan kuasa yang dipegangnya, soal prinsip dan tanggungjawab juga harus dititik beratkan dalam hal memberikan sebarang arahan. Tanpa karisma yang dimiliki, seseorang pemimpin mudah untuk dijatuhkan, apatah lagi mudah dipermainkan oleh orang bawahannya. Menurut Abdul Aziz pada tahun 2000, apabila seseorang pemimpin gagal untuk mengambil kira perihal moral kepimpinan, maka akibatnya mereka tidak akan kekal lama dengan jawatan yang dipegang. Moral kepimpinan di sini merujuk kepada adanya tolak ansur dan bertimbang rasa dalam kalangan pemimpin apabila memberi sesuatu pilihan kepada pihak bawahannya. Kini, cabaran utama kepada pemimpin adalah teknologi. Kegagalan dalam menguasai teknologi terbaru akan menyebabkan seseorang pemimpin itu ketinggalan dan kemungkinan besar tidak mampu untuk membimbing lagi organisasi yang diwakilnya. Oleh itu, pemimpin haruslah berusaha untuk mempertingkatkan kemahiran yang dimiliki dan mengemaskininya dari masa ke semasa. Sekian, terima kasih.